Poskod Airwani kini bertandang ke negeri Melaka dan kita tahu negeri Melaka yang begitu kaya dengan keunikannya, begitu juga dengan sejarahnya serta warisan dan budayanya menjadi lokasi seterusnya bagi Poskod Airwani ini. Begitu juga dengan sektor-sektor lain yang menyumbang kepada pendapatan negeri Melaka. Semua ini kita akan angkat dalam Poskod Airwani. Poskod Airwani bersama saya Hafiz Rosli. Dalam segmen Poskod Airwani kali ini, kita akan memaparkan mengenai sektor pelancongan di negeri Melaka. Dan sektor pelancongan di negeri Melaka ini sebenarnya menyumbang lebih daripada 48% KDNK negeri Melaka. Semestinya sektor ini perlu diangkat dan juga perlu diperkasakan lagi dalam kita ingin menambahkan lagi pendapatan kerajaan negeri Melaka. Begitu juga kita ingin menambah dari segi pendapatan komuniti-komuniti yang turut terlibat dalam sektor pelancongan ini. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai sektor pelancongan di negeri Melaka, bersama saya adalah Encik Syahari Basirun, merupakan pengurus besar bagi Tourism Melaka, untuk bercakap dengan kita mengenai sektor pelancongan di Melaka. Assalamualaikum, selamat pagi kepada Encik Basirun. Terima kasih bersama kami di Poskod Airwani ini. Kita memberikan ataupun kita masih lagi dalam keadaan SOP, menjaga kita punya pergerakan dan juga menjaga kita punya dari penjarakan fizikal dan sebagainya. Sudah semestinya ini merupakan satu detik yang sukar buat pelancongan di negeri Melaka. Betul. Yang mengharapkan kepada sektor pelancongan apabila PKP yang lalu sejak 18 Mac yang lalu, semestinya sektor pelancongan sangat terjejas, dan menurut pakar juga mengatakan sektor pelancongan ini antara sektor yang paling awal terjejas dan sektor yang paling lambat sekali untuk pulih disebabkan oleh COVID-19 ini. Bagaimana agaknya kesan daripada COVID-19 ini kepada sektor pelancongan negeri Melaka? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebelum tu saya nak sampaikan salam daripada pihak kerajaan negeri. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Okey. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Astro Airwani menjemput pihak bahagian promosi pelancongan iaitu Tourism Melaka dalam segmen ini. Memang Cik Hafizi, memang kita nak ikutkan sektor pelancongan kita memang amat terjejas. Bila berlakunya pandemik COVID-19 ini, seperti mana Cik Hafizi beritahu, sektor pelancongan ini merupakan satu sektor yang pertama tenggelam, the first to sink and the last to float. So baru-baru ini kita diumumkan oleh pihak Kajian Persekutuan untuk memulihkan sektor pelancongan ini sekurang-kurangnya mengambil masa sehingga 2 hingga 3 tahun. Okey, jadi kita memang mendapat satu tempoh masa yang lama untuk kita kembali memperkasakan kita punya sektor pelancongan negeri Melaka. Jadi ingin saya nak sampaikan di sini berdasarkan tinjauan kita buat ke atas produk-produk pelancongan di negeri Melaka, memang kita telah merekodkan beberapa produk pelancongan yang tidak dapat beroperasi sepenuhnya. Okey, berdasarkan kepada tinjauan itu, memang kita telah revise balik kita punya kedatangan pelancong, sasaran kedatangan pelancong pada tahun ini iaitu 5.6 juta. Okey, dan tumpuan kita hanya bertumpukan kepada sektor pelancongan domestik. Seperti mana yang kita tahu, pelancongan antarabangsa memang mungkin tak akan berlaku pada buat tempoh masa yang terdekat ini. Okey, jadi kita memang tumpukan kepada sektor pelancongan domestik, di mana kita mengambil kira saranan daripada UNWTO, iaitu 30% daripada jumlah pelancongan yang kita dapat pada tahun lepas. Itulah sasaran kita pada tahun ini. Jadi kita harapkan selepas tempoh merentas negeri dibenarkan 10 Jun yang lalu ni, kita harapkan sektor pelancongan domestik dapat berkembang dengan positifnya. Dan alhamdulillah, sehingga tak silap saya pada 7 Ogos yang lalu, kita telah mencapai tempahan bilik penginapan sebanyak 43,000 yang ditempah sehingga 31 Disember 2020 ini. Jadi kita harapkan bilangan tempahan ini akan meningkat dari masa ke semasa. Dalam kita mendapat kita
mencapai sasaran 56 juta pelancong pada tahun ini. Jadi kalau kita nak bercakap mengenai sektor pelancongan di negeri Melaka ini, mungkin sebelum ini Melaka mencatatkan jumlah yang begitu besar sekali kedatangan pelancong, ketibaan pelancong di negeri Melaka. Begitu juga dengan tidak mengira pelancong daripada luar negara maupun pelancong domestik sendiri. Jadi kita ingin melihat kepada statistik pada ketika ini, bagaimana agaknya kedatangan pelancong selepas mungkin sebelum COVID-19 dan juga selepas COVID-19 ini. Adakah selepas adanya dibenarkan rentas negeri, terdapatnya peningkatan dari segi jumlah kedatangan pelancong, mungkin dapat dihuraikan sedikit? Okey, memang kita tak nafikan bila buka kuasanya PKP pada 18 Mac, memang hampir 95% daripada penginapan, bilik-bilik hotel-hotel penginapan tutup sepenuhnya. 95%. Tapi bila dibenarkan PKP dibenarkan PKPP, iaitu rentas negeri dibenarkan, kita telah mendapat sinar lah, kita panggil lah, ke atas tempat-tempat pelancongan. Kita telah menerima banyak dia punya kedatangan pelancong, khususnya daripada pelancongan domestik. Dan pada sehingga Jun 2020 kita telah merekodkan sekitar 3.01 juta pelancong yang bermalam di Melaka. Jadi alhamdulillah, kita harapkan untuk tempoh suku tahun yang ketiga dan keempat ni kita boleh mencapai sasaran sebanyak 56 juta. 56 juta. Begitu besar lebih. sasarannya. Yes, begitu betul. besar sasaran. Jadi kita ingin tahu, jika kita ingin memancing pengunjung-pengunjung untuk datang ke negeri Melaka ni, semestinya produk-produk pelancongan juga kita perlu jaga. Jadi apa agaknya produk-produk pelancongan yang ditawarkan di negeri Melaka? Kita tahu produk pelancongan yang kebanyakan orang tahu adalah mengenai sejarah warisan dan budayanya. Mungkin ada produk-produk lain yang bercirikan kepada agro dan juga eko dan sebagainya. Betul. Yang mungkin boleh kita wawarkan kepada pengunjung-pengunjung di luar sana untuk mereka datang ke negeri Melaka ini. Okey, untuk makluman, memang kita Tourism Melaka kita mensasarkan 13 subsektor pelancongan untuk kita promotkan atas tiket destinasi Melaka. Dan salah satu daripada Cik Hafizi kita berdiri di sini, ini salah satu daripada produk pelancongan kita di Melaka, iaitu Muzium Kesultanan Melaka. Di mana kita Melaka ni merupakan satu negeri Melaka yang merekodkan muzium yang terbanyak di Malaysia. Kita ada 32 muzium di negeri Melaka. Jadi memang sasaran kita pada bagi tempoh pasca COVID-19 ini, keutamaan kita ialah untuk menambahkan produk baru negeri Melaka, dan di samping itu kita nak menambah baik produk-produk sedia ada. Okey, khususnya dari segi kebersihan dan juga kemudahan facilities. Jadi alhamdulillah pada baru-baru ini kita telah membuat audit ke atas lebih pada 105 produk pelancongan di negeri Melaka, dan kita telah mendapati kebanyakan facilities kita memang agak kurang dijaga. Maklum sajalah PKP kan, tempoh PKP, everything semua kena dihentikan segala kerja-kerja penyelenggaraan. Jadi insya-Allah dengan bantuan sokongan daripada pihak kementerian melalui MOTEK, kita telah mendapat sedikit peruntukan daripada pihak MOTEK untuk menambah baik facilities yang sedia ada, contohnya Melaka River Cruise. Kita telah mendapat sedikit peruntukan, dan juga beberapa produk-produk yang popular di negeri Melaka lah. Jadi insya-Allah dalam waktu terdekat ni kita akan melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan untuk all these produk yang perlu diselenggarakan. Okey, baik Cik Syari. Kalau pengunjung-pengunjung yang datang ke negeri Melaka ni, mungkin bagi pandangan Cik Syari sendiri, apa agaknya checklist atau tempat-tempat yang wajib pengunjung-pengunjung datang ke negeri Melaka ni? Kalau tak datang tu maknanya tak sah lah kira. Betul. Ini pun berdasar kepada survey jugalah daripada pihak Tourism Malaysia. Kebanyakan pelancong yang datang ke Melaka ni, of course dia akan datang DIY. Do it yourself kan. Dia datang bersantai, datang ini lebih kepada keluarga dan family. Mostly yang datang ke Melaka ni dia akan tengok untuk makan. Kita Melaka ni memang terkenal dengan asam pedasnya, ikan bakar, kuih muih dan sebagainya. Jadi yang nombor 2, shopping. Kita ada tempat-tempat shopping yang pada harga yang kita rasa memang tak boleh beat lah dengan negeri-negeri lain lah. Dan yang ketiga, of course, rekreasi. Jadi kita tengok trend pelancong yang datang ni dia lebih kepada santai, family orientation kita panggil lah.
Jadi kita dengan ini kita kerajaan negeri telah mengambil satu inisiatif lah actually lah pada awalnya sebelum COVID berlaku, di mana kita telah wujudkan satu platform digital apps kita panggil Melaka Access. Di mana Melaka Access ni setiap pengguna di luar sana kalau datang ke Melaka, dia boleh download apps ni dan dia boleh menikmati kemudahan dari segi harga yang dibuatkan secara bundle. Sebagai contohnya, kita memberikan kredit dulu RM10 macam duit kata duit raya lah katakan. RM10 tu, di mana RM10 ni Untuk e-wallet macam tu. e-wallet, ya betul, RM10 ni dia boleh makan 2 mangkuk cendol actually. Tapi kalau dia nak pergi lebih kepada tiket-tiket tempat-tempat tarikan dan sebagainya, dia kena top up lah. Jadi saya percaya dengan ada kemudahan ni, dia akan dapat memberi kemudahan kepada kita pengguna-pengguna ni untuk elakkan daripada berkumpul, melakukan sentuhan dan sebagainya. Sebab kita kena apply SOP sepanjang tempoh PKPP ni. Jadi kita harapkan kepada pengguna-pengguna ataupun pelancong-pelancong yang ada hasrat datang ke Melaka dan download apps ni, dan download ni secara percuma. Tak ada apa-apa charge dikenakan. Jadi kita harapkan aplikasi ini dapat diamalkan secara meluas. Dan saya melihat kepada beberapa kelebihan, melihat kepada kita memuat turun aplikasi berbentuk e-wallet itu. Betul. Pertama, ia dapat memudahkan pengguna mereka ataupun kita dapat memastikan pengguna ini lebih kepada cashless society. Betul juga. Betul. Kita dapat saksikan memberi kelebihan kepada pengusaha-pengusaha produk pelancongan ini untuk mereka berjinak menceburi kepada bidang digital dan Betul. juga bidang e-wallet ini. Bagaimana agaknya dari segi inisiatif ini dapat membantu juga ataupun dapat memberikan mungkin sebagai introduction kepada pengusaha-pengusaha produk pelancongan ini untuk mereka terus berjinak dalam melihat kepada cashless society ini. Betul. Betul. Sekarang ni kita telah buat langkah selanjutnya, di mana kita telah melakukan satu promosi kita panggil down to earth lah, di mana kita libatkan anak-anak syarikat kerajaan negeri yang terlibat secara langsung dalam bidang pelancongan. Sebagai contoh Melaka River Cruise, Menara Tamin Sari, Perbanan Museum dan sebagainya, untuk kita bersama-sama secara pasukan untuk kita pergi ke all these places, merchant-merchant, untuk kita invite diorang, jemput diorang masuk ke kita punya aplikasi digital ni. Merchant. Setakat ni kita telah merekodkan sebanyak 900 merchant di dalam kita punya aplikasi Melaka Access ni, dan kita harapkan akan lebih banyak lagi merchant-merchant akan turut serta, dan tak ada sebarang bayaran dikenakan, hanya perlu setuju dengan terms and condition yang ditetapkan, dan kita harapkan benda ini akan bertambah. Sebab memang kita kalau merchant bagi bertambah, kemudahan untuk pelancong mendapatkan perkhidmatan lagi senang. Bukan tertumpu kepada hotel, tempat tarikan, restoran dan sebagainya. Mungkin kita akan letakkan souvenir ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang mungkin ada secara tak langsung dapat menyokong daripada industri pelancongan kita. Baik, itu antara inisiatif yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri Melaka bersama juga dengan pihak tourism Melaka sendiri untuk kita menggalakkan bukan saja komuniti, begitu juga dengan pengusaha-pengusaha produk pelancongan ini untuk kita lebih menggunakan kepada platform digital. Betul. Ataupun kita dalam mendepani kepada IR 4.0 ini. Dan kita nampaknya suasana pagi ini mungkin agak begitu sangat baik sehingga kita pun nampaknya sudah berpeluh, tapi kita akan selepas ini kita akan pergi juga melawat ke dalam Museum Istana Kesultanan Melaka ni. Kita nak lihat apa agaknya ada dalam sana. Betul juga kita ingin meneruskan kepada perbincangan kita. Kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Okey.
Saya sebenarnya sangat bertuah kerana saya dapat memasuki ke replika Balai Ronseri di Muzium Istana Kesultanan Negeri Melaka ini, dan di mana di Muzium Istana Kesultanan Negeri Melaka ini menceritakan mengenai perihal pemerintahan kesultanan ketika Kerajaan Negeri Melaka pada satu masa dahulu. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai bagaimana agaknya sebenarnya muzium-muzium ini dapat memberikan kelebihan kepada masyarakat domestik ataupun masyarakat tempatan kita, terutama kita memfokuskan kepada pelancongan domestik pada ketika ini. Kita lihat kepada muzium ini sendiri sebenarnya sebagai satu institusi untuk memberikan pendidikan, memberikan ilmu kepada masyarakat tempatan untuk kita mengenali sejarah negara kita yang sebenarnya. Bagaimana agaknya di pihak Tourism Melaka bersama dengan Encik Syahri merupakan pengurus besar Tourism Melaka untuk kita bercakap mengenai pendidikan ataupun pelancongan berbentuk pendidikan ini yang ditawarkan kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke Negeri Melaka. Ya, Cik Hafizi, memang kita untuk jangka masa terdekat ni lah, memang kita ada nak wujudkan kembali program pelancongan pelajar atau dalam ringkasnya 3P lah, di mana kita akan membuat kerjasama dengan pihak Jabatan Pendidikan, dan inilah salah satu daripada pengisian program 3P ini, di mana kita ada 32 muzium di Melaka, dan kita akan promotkan secara maksimum kepada pelancong, kepada para pelajar di seluruh Malaysia, di mana kita ada cadangan untuk setiap pelajar turut serta di dalam program 3P ini hanya dikenakan sebanyak RM10 saja untuk memperolehi satu kad, di mana kad ini akan diberikan sebagai satu kemudahan kepada setiap pelajar untuk masuk setiap tempat-tempat tarikan, salah satunya muzium. Jadi macam saya umumkan pada awalnya, program pelancongan pelajar juga menjadi salah satu daripada bilangan pelancong yang menyumbang kepada bilangan pelancong yang kena ke Negeri Melaka secara keseluruhannya. Jadi ini salah satu daripada tumpuan kita untuk mempromosikan secara maksimum, secara hebat untuk pelancongan pelajar, selaras dengan situasi semasa di mana kita menumpukan kepada pelancongan domestik. Dan itu melihat kepada pelancongan domestik, kita melihat kepada muzium-muzium ini sebenarnya dapat menarik minat pelancong-pelancong untuk datang ke Negeri Melaka. Begitu juga kita ingin melihat kepada jenis-jenis pelancongan lain yang terdapat di Negeri Melaka. Sebagai tadi kita telah pun diberitahu mengenai agro pelancongan, eko pelancongan, dan bagaimana agaknya inisiatif daripada Tourism Melaka untuk memperkasakan lagi sektor-sektor ataupun jenis-jenis pelancongan ini. Okey, memang salah satu daripada 13 subsektor pelancongan yang kita promosikan iaitu pelancongan berasaskan eco dan agrotourism. Dan dalam jangka masa sederhana dan panjang, kita telah kenal pasti ini melalui perancangan oleh pihak Unit Perancangan Ekonomi Negeri Melaka, di mana kita telah kenal pasti 3 kawasan di mana kita telah melihat amat berpotensi untuk kita bangunkan sebagai produk baru pelancongan Negeri Melaka berasaskan eco dan agrotourism. Iaitu yang pertama, kita akan bangunkan kawasan Aikro, di mana ini kita telah mendapat perancangan awal daripada pihak Perbananan Hang Tuah Jaya, di mana mereka akan bangunkan kawasan-kawasan di Aikro ini sebagai ekotourism kluster bandar. Okey, dan juga di samping itu kita juga nak bangunkan kawasan pelancongan di luar bandar, iaitu di kawasan Alor Gajah, di mana merangkumi kawasan-kawasan seperti Tanjung Tuan, Kuala Linggi, Pekalan Barat, dan juga saya dimaklumkan sebelum ni ada dibuat penggambaran di Pantai Kemunting. Betul. Di mana kita ada pusat pelepasan ataupun penetasan penyu. Itu kita akan bangunkan dalam jangka masa panjang sebagai package pelancongan berdasarkan eco dan agrotourism. Dan juga di kawasan Jasin. Kalau Encik Hafizi lihat, sekarang ni dah macam satu trend berkonvoi dengan motor ni pergi ke kawasan kawasan asahan air terjun di sana. Jadi ini salah satu trend yang kita akan bangunkan kawasan-kawasan ni untuk sebagai satu pelancongan baru untuk kita promotkan
bagi sektor pelancongan domestik pada masa akan datang. Dan kita tahu kalau negeri Melaka ni antara negeri yang boleh saya katakan terkecil di semenanjung Malaysia ini, di Malaysia sebagai contohnya. Jadi kita lihat kepada produk-produk pelancongan ni banyak tertumpu di Bandar Hilir sebagai contohnya. Jadi bagaimana agaknya kita ingin menaikkan tempat-tempat lain seperti yang Encik Syahri katakan sebentar tadi. Kita ingin sebagai contoh kita ingin menaikkan ataupun setiap daerah ni mungkin ada sendiri produk-produk pelancongan yang ingin tawarkan. Apa inisiatif yang dijalankan untuk dalam masa yang sama kita menaikkan juga daerah-daerah lain di negeri Melaka ini? Betul, memang tak nafikanlah kalau sebut negeri Melaka ni memang negeri tak lari daripada kesesakan lalu lintas. Memang kita satu trademark kepada Melaka lah, dan juga traffic light yang banyak. Jadi inilah satu inisiatif ataupun usaha kerajaan negeri untuk kita divertkan tumpuan orang ramai, bukan hanya tumpu di kawasan bandar, juga kita nakkan tumpuan ni ke kawasan-kawasan luar bandar. Jadi memang tak nafikan kawasan-kawasan di dalam bandar ni memang banyak tumpuan produk-produk pelancongan. Jadi satu cabaran kepada kerajaan negeri untuk kita mewujudkan produk-produk baru. That's why yang itu saya ada mention pada awalnya. Inilah strategi kita untuk kita bangunkan kawasan-kawasan di luar bandar melalui pembangunan pelancongan berasaskan eco dan agrotourism. Jadi kita harapkan ini akan mendapat sokongan daripada pihak kementerian, iaitu daripada pihak MOTEC sendiri, untuk kita realisasikan kita punya perancangan, dan seterusnya kita harapkan produk pelancongan di Melaka ni akan ditambah baik dan akan dipromosikan secara integrasi secara maksimum kepada pelancongan domestik. Dan Cik Syahri, kalau kita bercakap mengenai produk-produk pelancongan ini, bukan saja lokasi-lokasi tumpuan yang menjadi salah satu kepada produk pelancongan di negeri Melaka. Begitu juga dengan seni dan juga kraft tangannya. Jadi di Melaka kita tahu banyak seni dan kraft tangannya ada daripada pelbagai mungkin masyarakat, komuniti yang menghasilkan produk-produk ataupun kraft tangan ini. Bagaimana agaknya inisiatif yang dijalankan oleh Tourism Melaka bagi mengekalkan mereka ini untuk menjalankan seni-seni dan juga penghasilan kraft tangan ini, supaya kita tahu kalau kita tidak memberikan mereka ini dari segi inisiatif ataupun insentif kepada mereka, mungkin mereka akan pergi kepada perusahaan yang mungkin ada memberikan keuntungan lebih besar kepada mereka. Namun kita ingin mengekalkan mereka ini untuk mereka terus menjalankan usaha-usaha ataupun menjalankan perusahaan berasaskan kraft tangan ini, supaya kita nak promotekan kepada orang luar sana ini adalah produk-produk yang lokal, yang produk-produk yang dihasilkan sendiri oleh rakyat negeri Melaka. Ya. Memang industri kraft tangan ni memang salah satu daripada segmen yang penting dalam sektor beli belah, dalam sektor subsektor beli belah, dan ini kita mendapat kerjasama sepenuhnya daripada Jabatan Kraft Tangan Negeri Melaka, di mana salah satu daripada keutamaan kerajaan negeri ialah untuk kita bangunkan industri batik, dan insya-Allah kalau diizinkan, kita akan ada satu produk baru dalam industri kraft tangan, iaitu batik Melaka, di mana ini masih dalam proses perancangan awal, dan saya harapkanlah pihak Jabatan Kraft Tangan juga kita juga ada satu institusi yang kita kenali sebagai institusi warisan negeri Melaka INSWA, di mana diberi tanggungjawab untuk melihat, untuk meneliti perancangan untuk menjadikan batik Melaka ni sebagai produk pelancongan baru negeri Melaka. Dan Cik Syahri, mungkin last question saya nak tanyakan. Melihat kepada Melaka, kalau kita sebut mengenai beca, orang akan ingat Melaka dan juga orang akan ingat kepada Pulau Pinang. Jadi kepada pengusaha-pengusaha beca ni mungkin ada insentif yang diberikan kepada mereka ataupun usaha yang dijalankan untuk mungkin mereka dapat meneruskan dari segi perusahaan mereka untuk perusahaan beca ini. Bagaimana agaknya perusahaan ataupun insentif yang diberikan kepada mereka untuk ia sebagai satu produk pelancongan juga. Orang datang ke Melaka ni, orang kat beca dan juga orang akan naik kepada beca, ia merupakan satu produk juga kepada pelancongan negeri Melaka. Okey, beca ni memang very sinonim sangat sinonim dengan negeri Melaka. In fact, kita ni jadikan beca ni sebagai duta kecil kepada pelancongan Melaka.
Setakat ni kita ada sekitar 325 becah yang berdaftar dengan pihak Tourism Melaka, dan sebagai salah satu daripada inisiatif yang telah kita berikan kepada golongan pengusaha beca ni adalah satu daripada pihak Kerajaan Persekutuan melalui pelan penjana yang telah kita salurkan one of insentif iaitu RM600 kita telah laksanakan, dan baru-baru ini pihak kerajaan negeri telah meluluskan untuk memberikan caruman pelindungan berbentuk insurans melalui kerjasama Perkeso kepada semua beca-beca di negeri Melaka. Jadi saya rasa keselamatan beca ni kita perlu jaga. Kita tak mahu apa-apa berlaku, dan sekiranya berlaku kejadian yang tak diingini, mungkin dia punya segala yang melibatkan kerja-kerja dia boleh dilindungilah oleh pihak Perkeso lah. Jadi ini salah satu daripada inisiatif yang kita telah berikan kepada pihak beca. Dan kita tahu sejak berlakunya pandemik ni memang operasi beca memang diberhentikan. Tapi alhamdulillah sejak dibenarkan rentas negeri baru-baru ni, kita telah melihat dah ada dia punya peningkatan dari segi pelanggan dan sebagainya. Jadi kita haraplah untuk jangka masa yang 3 bulan yang akan datang ni, khususnya pada hujung tahun ni, kita punya beca ni akan dapat dipulihkan sepenuhnya lah. Baik, itu sedikit sebanyak mengenai sektor pelancongan di negeri Melaka. Banyak isu-isu yang telah pun kita sentuh sebentar tadi, isu-isu melibatkan kepada produk-produk, isu melibatkan kepada pengusaha-pengusaha produk juga, bagaimana mereka ni diberikan insentif untuk terus menjayakan atau memperkasakan sektor pelancongan di negeri Melaka. Bersama dengan saya Encik Syahri Basirun, Pengurus Besar Tourism Melaka. Sebentar tadi banyak isu-isu yang telah pun kita kupas, dan untuk itu Postcode Edawani berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.